Hi everyone, Assalamualaikum guys. Ni dah jam 11.30 malam. So saya pakai lighting sebab saya rasa saya ada hutang dengan korang. Nampak kat belakang Ahmad dah sleep, jadi saya bercakap perlahan-lahan. Tu yang saya guna mikrofon. Kenapa sampai malam ni belum tidur? Sebab saya habis settlekan biasalah peniaga kecil guys. Alhamdulillah support korang ni sangat-sangat baik. So yang tengok video ni korang jangan lupa try produk baru saya, kacang rangup bercili. Tu memang lagilah korang bila dah makan korang tak nak stop. Sebab rasa dia tu macam ada kari-kari sikit, lemak-lemak masin sebab saya marinate guna santan selama 1 jam. Okey, kenapa saya dah malam ni tetap juga nak buat vlog ni? Sebab saya rasa saya ada hutang dengan korang. Korang ingat tak yang saya buat Q&A? Nah, kan pertanyaan dah masuk banyak. Dah dalam 300 lebih, saya macam dah tak boleh baca guys. Tapi pertanyaan korang ni macam menjebak-jebak tau. Jadi saya yakin saya jawab 2 atau 3 soalan dari korang pun sebenarnya durationnya dah panjang dah. Okey, sebelum saya mula pertanyaan, korang kawankan saya dulu untuk saya jelaskan skincare rutin saya. Skincare saya sebelum tidur. Mari saya nak tunjuk dekat korang. Okey, so di tangan saya dah ada kedua serum. Serum ni daripada Scarlett. Seperti biasa, saya nak jelaskan sikit-sikit dulu kepada korang. So, untuk korang yang nak try menggunakan produk serum ni, korang baca dulu dengan sesama ya. Korang baca, korang fahami. Sebab yang kedua serum ni dia mempunyai dua function yang berlainan. Tapi kita memerlukan dua produk ni untuk muka kita. Okey, contoh macam yang retinol ni. Dia alangkah baiknya macam kita guna ni seminggu 3 kali untuk pemula ya. 1 minggu 3 kali sahaja. Lepas tu kalau korang nanti baca betul-betul untuk kedua produk ni lagi baik tidak kita combine atau tidak kita pakai secara bersamaan. Tapi kalaupun korang nak pakai, korang kena tengok step by stepnya. Macam mana cara nak guna, apa dulu yang kita harus gunakan. Okay, so macam retinol ni, saya nak tunjuk tekstur dia. Dia sedikit kental, macam pekat sikit. Okay. So yang retinol ni sangat bagus untuk muka kita sebab dia walaupun pekat tapi dia ringan ya guys. Dia tak ada bau, so dia sangat-sangat ringan. So dia sangat melindungi muka kita daripada sinar UV dan membantu menghaluskan kulit. Okey, lepas tu dia membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Kenapa kita harus menjaga penuaan dini? Karena sekarang ni guys, polusi dah tak sama macam dulu. Polusi pemakanan kita, korang jangan fikir tu tak efek dekat muka kita, dia efek kat kulit kan, kulit muka, dekat badan, semua efek daripada polusi, daripada pemakanan. So memang kita dah boleh mula menjaga itulah daripada awal. Okey, itu untuk yang retinol. Dan sekarang kita nak bahas sikit untuk yang niacinamide. Okey, yang ni yang purple ya. Okey, yang niacinamide ni dia membantu merawat keremajaan kulit, membantu merawat skin barrier, membantu mencerahkan kulit secara merata. Korang kalau pakai tudung, korang perasan tak? Nanti kulit muka kita bahagian sini dia macam belang kan. So kalau korang amalkan ni, korang boleh menyekatakan kecerahan warna kulit. Lepas tu membantu merawat skin barrier dan melindungi kulit daripada efek buruk sinar UV. Sebab kita hari-hari kan mesti akan keluar rumah guys. Okey, lepas tu dia banyak sangat manfaatnya, membantu merawat keremajaan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit. Korang jangan fikir korang kata, tapi saya kat rumah je lah, saya tak keluar rumah. Korang fikir aircon pun dia boleh merosakkan kulit guys. Okey, so yang ini tekstur dia. Kita try di tangan satu ni Yang ini dia sebenarnya kita rasa dia lebih macam gel berbanding yang retinol ya. Retinol walaupun kita nampak dia sikit pekat tapi dia ringan. Kalau yang ni kita rasa dia macam ada macam gel aloe vera. Kalau korang pernah try pakai, dia jenisnya macam ni. Tapi pun dia macam cepat
Yang ini macam ada wangi-wangi sikit, wangi-wangi, apa, face care punya Scarlett lah, wangi-wangi dia memang khas. Okey, so, tu yang saya kata korang kena baca dulu dengan sesama, apa yang boleh, apa yang tak boleh sebab, kalau kita nak try, satu produk, korang memang kena mempelajari dulu, okey? Tapi yang korang, dah, pakai Scarlett dan korang nak try produk ni, korang jangan risau, korang boleh beli kedua produk ni di Shopee Mall Scarlett punya. Korang nak cari info tentang link Shopee, tentang link IG, korang terus pergi dekat description box saya. Saya dah tulis detail. So korang tinggal klik aje. Korang klik tak payah susah-susah. So ini ialah kedua serum booster yang menjadi favourite saya sebab korang tengok ya, muka saya kalau korang perasan dulu saya berjerawat. Tapi sekarang ni macam ni dia dah bekas je. Nampak ya, dah tak ada jerawat tumbuh. Okey, jadi memang korang kena ikut step by stepnya. Tak mungkin saya pakai 2 hari terus muka saya berubah. No. Jadi korang kena sabar, korang kena pelajari dulu produk yang korang nak guna. Okey? Sebab kalau korang tak pakai, nanti korang boleh irritation. Bila korang dah beriritasi muka, nanti korang salahkan produk ni. Sedangkan korang tak mempelajarinya dulu. Okey, so guys, jangan lupa try produk ni. Dan sekarang kita nak teruskan Q&A. Okay guys, so sekarang kita lanjut. Kita terus ke pertanyaan-pertanyaan yang korang dah bagi. Ini saya isi, maksudnya saya ambil yang tak complicated lah pertanyaannya ya. Okey, yang pertama, salam, cantik dah dapat PR ke belum lagi? Okey, lebih pilih Indonesia atau Malaysia? Saya pilih kedua-duanya disebabkan karena kenapa saya boleh fikir saya nak kedua-dua negara ni? Disebabkan di saat saya di Indonesia macam hari tu, saya rasa saya rindu Malaysia. Bukan rindu suami memang rindu keadaan di Malaysia. Macam rindu nak breakfast roti canai, kehidupan hari-hari dekat Malaysia tu saya rindu. Itu pun sebaliknya, masa saya dekat sini ada je lah yang saya rindu tentang Indonesia. Okay. Lepas tu salam dari Pahang, boleh tak cantik buat vlog bersama santai dengan suami? Nama dia, asal sekolah, belajar kat mana, berapa orang beradik dan reaksi pertama ibu bapa bila beritahu nak kahwin dengan orang seberang. Okey, nama suami saya adalah biar saya je yang tahu. Okey, dia adik-beradik 6 orang, dia anak bungsu, dia asli daripada Johor. Tapi umi dia Arab, Syarifah. Dia belajar dekat mana? Dia belajar memang dekat Johor. Dia sekolah dekat Johor. Bila dia kuliah, dia kuliah dekat Medan. Okey, jadi itulah kenapa family dia tak terlampau terperanjat bila dia nak kahwin dengan orang seberang. Sebab dulu girlfriend dia pun orang Medan. Okey. Alamak, ni kantoi ni kalau suami saya tengok. Macam itulah. Jadi Alhamdulillah saya kenal dengan family dia. Family dia semua welcome. Tak ada drama-drama macam tu. So Alhamdulillah rezeki saya. Apa rahsia cantik Umi? Tak ada. Sebenarnya kalau korang tengok rahsia cantik saya ni masih dalam proses guys. Sebab muka saya ni jenis muka yang mudah berjerawat. Jadi kalau korang kata rahsia cantik Umi, Alhamdulillah kalau korang ternampak saya ni cantik. Okay, atau mungkin hanya kerana terbawa oleh nama. Kasih bocoran dong, kok bisa punya tangan ajaib. Tiap masak apa aja selalu enak. Ini sebenarnya dulu saya masa awal-awal nak belajar masak tu pun tak sedap. Maksudnya ialah macam kurang garam, terlebih garam. Dulu tu bila masak masih guna sudu, apa semua. Tapi bila dah biasa, jadi macam sedap. Jadi intinya, korang try, selalu buat akan menjadi perfect lah. Sekarang saya tak pandai bila nak ambil bumbu guna sudu. Semua akan guna tangan. Jadi make sure tangan tu bersih lah. Okey, salam sis. Apakah perbezaan paling ketara untuk kehidupan di Indonesia dan Malaysia? Kehidupan yang paling ketara mesti adalah terkadang kita hidup dekat Indonesia pun, dari contohlah daripada Bali ke Jakarta pun banyak perbezaan lagi lah. Sekarang ni berpindah negara ya, sangat-sangat banyak. Tapi tu dah banyak lah saya buat vlog macam culture shock. Tapi itu hanya orang yang boleh, hanya orang yang mempunyai hati baik yang boleh menerima
cerita saya. Tapi sebahagian netizen ada jugalah yang cakap, asyik menjelekkan. Apa tak mungkin menjelekkan, suami saya orang sini, anak saya pun darah Melayu kan. Habis apa untungnya saya nak menjelekkan. Jadi macam tu. Okey. Dan ada juga lagi yang bilang video dengan suami je masih belum ada. Sampai kapanpun guys, 10 tahun lagi ke 15 tahun lagi ke, memang suami saya tak nak keluar muka dekat vlog. Jadi korang tak payah berharap banyak. Okey. Buat soalan macam mana boleh berkenalan dengan Kak Cantik. Saya kenal dengan suami di Lombok. Pada masa tu saya kerja, suami kerja. Berjumpalah dekat situ. Kita berjumpa dekat kota orang. Yelah, maksudnya dia bukan tempat suami dan bukan tempat saya. Tapi kita kedua-dua tengah kerja, rupanya kenal. Okey. Berapa lama tempoh berkawan sebelum ambil keputusan mendirikan rumah tangga? Tak lama, tak sampai setengah tahun. Penerimaan keluarga masing-masing saat itu bagus, alhamdulillah. Arwah mama saya nikah dengan suami, papah dah tak ada. Jadi ada mama je, so mama pun kata nampak orangnya baik, daripada tutur bahasa kan, budi bahasa semua baik. Lepas tu jumpa family suami pun alhamdulillah so far dia pun tengok saya, dia datang Indonesia, dia kenal semua keluarga besar saya. Memang macam alhamdulillah lah, maksudnya rezeki saya di saat saya ingin menikah walaupun kita berbeza negara, tapinya tak ada ni lah, maksudnya tak ada drama yang macam mana. Tapi ada satu hal kelakar guys, bila saya nak nikah hari tu kan tengah musim, bukan tengah musim, sorry, tengah pada masanya Manohara. Beberapa tahun lepas kes Manohara lah maksudnya. Jadi nama Manohara tu masih masih ramai lah dekat Indonesia. So mama kata jagalah betul-betul kan, kalau gaduh tu jangan pakai emosi, nampak dah ada kes Manohara. Jadi sebenarnya pasal kes Manohara ni ada juga tau, sebahagian besar orang Indonesia ni berfikir yang macam perangai orang Malaysia macam tu. Padahal saya dah kata tak semualah, maksudnya intermezzo je guys. Kelakar je lah maksudnya. Jadi mama kata awak tu kat sana duduk seorang-seorang, tak ada family, tak ada saudara mara kan. Jadi kalau ada apa-apa jangan ego sangat kan. Dengar apa kata suami, kalau gaduh tu turunkan ego, sebab nanti risau jadi macam Manohara. Kelakar. Sangat kelakar. Okey, buat tutorial make up. Kita nak tengok muka cantik bila make up sendiri. Okey, nanti saya cuba buat ya, insya-Allah. Tapi sekarang ni saya dah tak pernah make up guna foundation, bagai dah tak pernah guys. Jadi macam muka akan gatal-gatal. Macam mana akak uruskan masa menjadi seorang ibu, buat bisnes dan menjadi seorang YouTuber? Okey, ini memang sangat-sangat memakan masa, memakan mental, betul tau guys. Korang jangan fikir YouTuber ni senang aja. Cakap-cakap depan kamera dapat duit daripada YouTube. No, macam sekarang saya dah penat kan contoh seharian ni, tapi saya nak juga buat vlog. Saya retake video ni boleh berpuluh-puluh kali. Jadi dalam satu phone saya tu boleh ada beberapa video yang memang itu tak akan terpakai. Jadi bila kita dah cakap cakap cancel, kita jadi macam penat, mulut penat, hati geram. Jadi YouTuber ni tak semudah yang korang fikir. Lepas tu uruskan masa macam tu. Jadi macam sekarang saya dah niaga, YouTube sebenarnya dah tak terlampau terpegang, tapi saya usahakan sebab daripada YouTube ni lah nama saya korang kenal. Jadi kita istilahnya jangan jadi kacang lupa kulit lah. Kita maintain je. Tapi mungkin dulu saya upload video sehari sekali, sekarang 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Macam tu. Okey, lepas tu macam biasalah kalau urus anak-anak, saya akan bangun pagi, saya akan urus dulu anak-anak. Lepas saya urus anak-anak, Kak-Caca dah pergi sekolah, saya dah siapkan Ahmad makan, saya tengok Ahmad dah kenyang, Ahmad tengok TV, saya akan mula aktiviti saya. Tu yang kenapa saya sebenarnya senang buat vlog saya masak, sebab aktiviti saya boleh dikatakan saya hidup dekat dapur. Jadi tak adalah contoh kalau saya buat konten make up tapi hidup saya di dapur, jadi kan susah, nanti dah kena tukar baju, bersiap, sekarang make up, lepas tu kita tak pergi mana-mana, maksudnya lah contoh okey macam tu. Jadi ini je lah mengikuti alur yang ada. Macam kalau saya tak sempat buat vlog, saya tak buat vlog. Macam tu guys.
Selama akak berada di Malaysia, adakah akak rasa Malaysia sesuai untuk akak dan selesa akak di Malaysia? Yes, kalau tak saya tak akan menetap dekat sini. Contoh dulu masa awal kahwin, saya macam awal balik tu kan, tapi saya sendirian dan akhirnya cakap dengan suami, okey memang saya dah bolehlah tinggal sini. Macam tu. Jadi cukup adaptasi dalam 1-2 tahun je. Tahun ketiga memang saya yang dah nak duduk sini. Macam tu. Alamak guys, dah panjang sangat lah guys. Okey, bagaimana perasaan jadi seorang anak tunggal dan anak dari kedua yang ada harta tapi semua ditinggalkan di Indonesia demi mengikut suami tinggal di Malaysia? Saya pernah tengok video rumah cantik di Indonesia, rumah tu memang besar. Pertanyaan saya, atas nama siapa semua harta benda yang ada di Indonesia tu? Of course atas nama saya sebab saya nak tunggal. Tapi kat sana walaupun saya nak tunggal, mama saya punya adik-beradik ramai. Ya, contoh yang tinggal di kawasan tu ada 4 family. Jadi alhamdulillah diorang ikut tengokkan kan. Macam tu je guys, tak ada masalah. Lepas tu kita maksudnya kalau saya harus lebih mempunyai sifat yang redha. Allah dia tunjukkan saya harus tinggal ikut suami, kita nak kata apa kan? Atau kalaupun saya nak paksakan saya tinggal sana, saya akan berjauhan dengan suami. Jadi nak pilih yang mana, itu je lah. Okey, suami pun mix juga ke tengok Ahmad macam anak orang putih? Ya, saya papa Belanda, mama Betawi Jakarta. Suami ayah dia Melayu, mamah dia Abah tu Melayu Bugis yang suami. Yang umi dia memang Syarifah, memang Arab. So itu je lah guys, sebab dah berbelas-belas minit. So kalau korang suka dengan vlog ni, jangan lupa like, comment and subscribe. So thank you guys for watching. Sorry kalau bercakap saya ni macam dah sebab penat. Ni dah jam 12 malam. Ahmad pun dah tidur, nasib dia tak bangun. So thank you guys untuk semua support saya, terutamanya yang support small business saya. Thank you. Assalamualaikum. Bye.